Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini saudara, alhamdulillah selesai sudah mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO kali kedua selepas pemilihan UMNO 2023-2026. Jadi hari ini saudara, alhamdulillah lebih kurang 21 orang berbicara tentang soal Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebulat suara. Sebulat suara tuan-tuan bersetuju untuk menghantar warkah rayuan kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk merayu supaya Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan full pardon ataupun pengampunan penuh. Satu warkah juga saudara akan dihantar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Dan selain daripada tanda tangan yang dikumpulkan di kalangan ketua-ketua UMNO bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian, dalam masa yang sama juga sudah wujud petition yang dikelolakan oleh pihak NGO, sudah juga wujud apa yang dipanggil sebagai memorandum yang dihantar oleh kawan-kawan kita yang berada di dalam UMNO tuan-tuan, di kalangan akar umbi UMNO yang telah juga menurunkan tanda tangan merayu supaya Kebawah Duli Tuanku dapat menggunakan kuasa beliau di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 42 untuk sama ada memberikan pengampunan penuh ataupun pengampunan saja ataupun meringankan hukuman ataupun menunda hukuman. Ini 4 perkara yang boleh dibuat oleh Kebawah Duli Tuanku tuan-tuan. Ini tidak memerlukan proses melalui pardon board ataupun lembaga pengampunan. Untuk makluman tuan-tuan, di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kalaupun tak masuk pada pardon board, patutnya bersidang saudara bulan 4 ini. Tetapi di dalam perlembagaan kita tuan-tuan, perkara 42 memberikan kuasa mutlak kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan. Sama ada pengampunan tu pengampunan penuh ataupun pengampunan biasa, kan? Beza pengampunan penuh dengan pengampunan biasa. Pengampunan penuh tuan-tuan, orang tu keluar seolah-olah dia tidak ada melakukan sebarang kesalahan. Kalau dia dah duduk dalam penjara 8 bulan yang dia punya gaji tu tak dibayar, kerajaan bayar gaji dia. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat full pardon. Lepas tu dia dapat balik, pendapatan yang dia hilang ketika dia berada di dalam tahanan. Ataupun Kebawah Duli Tuanku boleh mengurangkan, contohnya 12 tahun dikurangkan jadi 2 tahun, dikurangkan jadi 3 tahun, 4 tahun. Itu atas budi bicara Kebawah Duli Tuanku. Dan satu lagi benda yang boleh dibuat oleh baginda Tuanku. Contohnya sekarang ini kita tahu bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan RCI, kan? Bila kerajaan bersetuju menubuhkan RCI tuan-tuan, ini bermakna saudara bahawa akan ada satu siasatan ke atas dakwaan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas yang mengatakan bahawa hakim-hakim dilantik tidak melalui proses Judicial Appointment Commission. Tak ada Datuk Seri Najib Tun Razak. Begitu juga ada dakwaan yang dibuat yang mengatakan bahawa berlakunya pendakwan terpilih, campur tangan eksekutif, pendakwan berniat jahat, pendakwaan yang bermotifkan politik, itu semua boleh menyebabkan pembicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak
dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang tidak mempunyai konflik kepentingan seperti mana Nazlan, tuan-tuan. Jadi saudara, banyak kaedah. Jadi sementara nak menunggu RCI mungkin makan masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh jadi. Sementara tu takkan nak biarkan Datuk Seri Najib berada dalam penjara. Jadi dengan limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dengan ihsan baginda tuanku, Datuk Najib boleh mendapat penangguhan hukuman. Maknanya dia boleh keluar bila-bila masa. Ini kena faham Bila-bila masa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan ada kuasa untuk menangguhkan hukuman yang dijalani oleh Datuk Seri Najib. Biar RCI bersidang dulu, lepas RCI mendapati Datuk Seri Najib tetap bersalah, sambung balik dalam penjara. Boleh tuan-tuan boleh. Cuma kita harap supaya dapatlah keadilan saudara. Okey. Ini benda-benda yang mungkin ramai tak tahu, kita nak bagi faham. Maknanya saudara, kalau misalnya tidak melalui pardon board, kalau melalui pardon board ni dia ada beberapa syarat yang perlu pardon board ni saudara saya nak beritahu, pardon board ni contohnya, pertama sekali ianya mesti diinitiate oleh Peguam Negara. Peguam Negara buat paper apa semua sekali kepada pardon board. Kemudian ahli dia siapa? Selain daripada baginda tuanku dan di-Pertuan Agong, ahlinya ialah Perdana Menteri. Ahlinya juga ialah AG ataupun Peguam Negara. Ahlinya juga ialah Menteri Wilayah, ataupun sekarang ni Menteri Wilayah ialah Perdana Menteri. Maka dia boleh letak proksi dia. Dan 3 orang yang dilantik oleh Kebawah Duli tuanku. Adakah tuanku terikat untuk mendengar nasihat daripada pardon board? Tidak, tuan-tuan. Ini nak beritahu tidak. Tuanku tidak terikat untuk mendengar nasihat daripada pardon board. Tetapi lazimnya kalau ikut prosedur biasa, pardon board kalau memberikan pengampunan, dia kena bagi pengampunan kepada orang yang sudah melalui hukuman tu 1/3 daripada hukuman dia. Macam Datuk Seri Najib, dia kena 12 tahun penjara, maka kena 4 tahun baru boleh pardon board memberikan pengampunan. Jadi kalau melalui proses pardon board, ada kemungkinan besar tuan-tuan, disebabkan prosedur ni ada yang tak cukup, maka permohonan pengampunan Datuk Seri Najib boleh ditolak. Itu sebabnya tadi kita memutuskan untuk merayu kepada Kebawah Duli tuanku agar tuanku dapat menggunakan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, menggunakan budi bicara baginda sendiri. Maknanya dia ada full authority untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Dan pengampunan ini boleh diberikan pada bila-bila masa. Maknanya apa? Maknanya harapan untuk Datuk Seri Najib bebas sebelum raya masih ada. Alhamdulillah. Masih ada. Dan satu lagi maknanya, ada kemungkinan besar bila majlis pertunangan anak anda Datuk Seri Najib. Anak anda Datuk Seri Najib ni insya-Allah saudara Ashman akan bertunang pada 29 hari bulan April ini. Jadi kita rayu kepada Kebawah Duli tuanku, kan? Ini anak boleh dikata anak kesayangan Datuk Najib lah, kan? Kita harap dapatlah ihsan daripada baginda tuanku, dapat membebaskan Datuk Seri Najib supaya beliau boleh bersama-sama dengan anak anda beliau dalam majlis pertunangan anaknya itu nanti insya-Allah. Itu mukadimah saya pada malam ni, saudara. Kalau ikut pardon board, kalau misalnya Datuk Seri Najib gagal mendapat pardon, dia kena tunggu tuan-tuan
sekurang-kurangnya 3 tahun baru dia boleh memohon sekali lagi. Tetapi di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong tidak terikat dengan jumlah hukuman minimum yang perlu dilalui oleh Datuk Seri Najib. Dan tidak terikat, dia bila-bila masa saja boleh memberikan pardon. Sama seperti Sultan Muhammad kelima memberikan full pardon ataupun pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu baginda tuanku menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Okey, sekiranya anda ada sebarang soalan, anda boleh komen di ruangan komen Facebook saya. Kalau anda ada soalan-soalan nak diajukan melalui TikTok, anda juga boleh ajukan soalan melalui TikTok, insya-Allah. Okey. Okey, kita ada satu penyoal sudah bersedia untuk bertanya soalan. Kita ambil dulu soalan ni supaya kita boleh menjawab sahabat kita. Silakan, saudara Izwan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Datuk atas tindakan MKT UMNO yang bermesyuarat dan bersatu hati untuk memohon permohonan Jom berkongsi kekuatan dan misi. dan saya terasa sangat terharu disebabkan tindakan drastik daripada MKT UMNO, kerana bagi saya rasa Datuk Seri Najib cukup besar berbanding dengan isu yang dibangkitkan kepada Datuk Seri Najib, dan proses juga kita boleh lihat nampak terlalu tidak adil. Betul. Perjalanan walaupun rakyat biasa sendiri pun boleh nampak Ya. dari segi Betul. pembicaraan. Betul. Jadi di situ Okey Wan, ada soalan Wan? Soalan saya boleh tak sekiranya apabila Datuk Seri Najib diampunkan, Datuk Seri Najib mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang menganiaya dia. Okey, seperti AG yang telah menyalahgunakan kuasa, ya, dan juga mana-mana parti lah yang Okey. terlibat. Itu saja. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, memang boleh Datuk Seri Najib kemukakan tindakan undang-undang. Contoh dia boleh saman dan sebagainya. Tetapi kalau AG ni di bawah perkara 145 tuan-tuan, dia berhak untuk buat keputusan sendiri sama ada untuk mendakwa atau tidak mendakwa seseorang. Jadi tidak semudah itulah untuk mendakwa seorang peguam negara. Memang AG ni dia ada kuasa nak dakwa sesiapa saja dia suka, termasuk Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Negeri pun boleh didakwa di Mahkamah Khas. Ini ada kuasa daripada AG. Dan AG juga ada kuasa untuk menggugurkan pertuduhan pada sesiapa juga. Dan dia ada kuasa untuk mendakwa Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan juga TYT. Dan dia dilindungi di bawah perkara 145, tuan-tuan. Okey. Terima kasih, Hizman.